Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungan pengajian kita dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji pada malam ini iaitulah tentang Al-Azan wal-Iqamah. Azan dan iqamah. Yang pertama makna azan. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Allah, oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Makna azan ini adalah iklan masuknya waktu sembahyang. Bukan zakat iklan saja. Kalau iklan saja, ya bagi tahu. Ya. Kalau azan ni ada jemputan. Dia panggil hayya. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Mari. Maya dan mari ambil hadiah. Kemudian itu makna azan. Iklan dengan waktu. Azan juga dengan makna jemput. Panggil orang ramai supaya mari melaksanakan salat dan mari ambil jaizah ataupun al-falah, kemenangan, kebertuahan, kejayaan. Hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang, sama ada sembahyang tunai ataupun qada. Kalau nak qada pun kena sembahyang azan juga. Ia adalah sunat muakkad alal kifayah. Ia adalah sunat muakkad alal kifayah. Apa makna sunat muakkad alal kifayah ni? Bagi sesuatu kumpulan. Maknanya sunat muakkad alal kifayah. Sunat yang disuruh supaya kita buat, itu makna sunat muakkad ni, suruh. Suruhan di sini, suruhan kuat. Mana? Alal kifayah, tapi bukan untuk seorang orang, setiap orang. Kalau alal ain, baru mana setiap orang. Ini dia alal kifayah. Alal kifayah maknanya cukuplah. Kalau seorang buat, kapur itu selesai masalah. Masjid kita ni seorang mari azan, orang lain itu tak payah. Jadi kalau seorang habuk tak azan, tak ada mari azan, semua seperti kapur itu, tak laksanakan perlu kifayah, berdosa. Tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Itu maksud kifayah. Seorang buat, yang lain lepas. Bagi individu pula, bagi orang seorangnya, dia nak sembahyang macam mana? Ia merupakan sunat aini. Iaitulah pahala sunat dia perolehi apabila dia melakukannya. Kalau orang ramai ni, seorang azan, yang lain tu jawab. Ikut apa yang disebut oleh muazzin, maka kita dapat pahala. Tapi kalau orang seorang ni, dia seorang lah azan, baru boleh pahala. Kalau dia nak jawab siapa dia lagi. Azan juga merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar Islam. Azan ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar Islam. Manakala sebuah kampung ni tak ada azan, beratlah kes kampung. Maknanya jahiliah sangat dalam kampung kita ni. Tak ada orang yang mendirikan salat berjamaah dalam kampung dia. Jadi pasal itulah setiap kampung, setiap perumahan mesti ada balasah, ada masjid, ada surau. Kena ada. Tapi ada pun biar pastilah ada orang salat. Sekarang ni banyak perumahan-perumahan, apabila syarikat perumahan ni dia buat projek, dia buat selalu masjid. Buat selalu surau. Yang jadi masalahnya, perumahan sebelah dia ni ada dah. Surau ada dah. Mari buat orang lain pula. Pasal bangga nak tulis dalam iklan tu. Ramai perumahan kami ni, ada masjid, ada surau. Bila kita pergi melawat surau dia ni, emang kata kambing ramah atas surau tu tidur situ. Orang semaya tak ada. Tak ada orang azan. Ini berat. Ini biarlah ada perancangan. Sampai peringkat sekapur ni tak ada orang nak pergi semaya di masjid ni. Nasallallahu salamah. Kita nak panggil kapur apa lagu ni.
Jadi ini syiar Islam. Maknanya lambang kemuliaan Islam itu duduk di azan. Bila kampung ni ada azan, ramai pula ahli Jumaat pergi semaya, mana kampung ni kampung yang baik. Kerana orang yang mendirikan syiar Islam di kampung tersebut. Dalil disyariatkan azan berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil mari pada Quran yang azan ni kita kena kata macam mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maksudnya, apabila kamu diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkan jual beli kamu. Jangan duduk jual beli lagi. Bila orang azan hari Jumaat ni, kena berhenti lah. Hari lain pun sepatutnya kena berhenti. Tidak Jumaat saja, tapi hari lain tu, hari Jumaat pun tak berhenti, hari lain nak berhenti lagi payah. Pasal itulah timbulnya dua azan hari Jumaat ni kerana azan pertama tu nak bagi iklan pada orang masuk waktu dah ni. Boleh ada kerja lainnya. Berhenti dulu. Azan yang kedua naik. Waktu tu khatib sudah duduk atas mimbar dah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, azan ni sekali je. Bila mari naik waktu azan, naik masuk waktu zuhur, khatibnya, imamnya naik mimbar, barulah azan. Sekali je. Oleh kerana masyarakat bertambah ramai bila ingat dia. Di zaman Sayyidina Osman, dia tengok ramai orang terlewat pergi. Maka Sayyidina Osman suruh orang muazzin dia azan sekali lagi. Tidak di masjid lagi, azan dalam kedah. Nak bagi tahu supaya kepada tua-tua kedah ni, biar tutuplah kedah ni, di masjid lah. Itu dia cerita. Jadi azan ni asasnya turun ayat Quran ni pada hari Jumaat. Tapi hari lain pun ada. Berdasar kepada dalil hadis pula. Dalil as-sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Hadis ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada golongan pemuda yang mari belajar dengan dia. Iaitulah nama dia Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, dia mari duduk di Madinah bersama dengan Rasulullah selama 20 hari. Bila dekat nak balik, Nabi kita ajar kepada dia, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam kamu semaya sebagaimana aku semaya. Di antara ajaran Nabinya, inilah dia. Apabila tiba waktu sembahyang, maka salah seorang daripada kamu adalah melaungkan azan. Waktu kita musafir ke, tak musafir ke, bila nak masuk waktu, kita berhenti, seorang dari kalangan kita azan. Dan orang yang paling tua di kalangan kamu adalah menjadi imam kepada kamu. Jadi pilih di kalangan kamu tu. Hak mana hak pandai sekali, hak mana hak tua, umur, biar dia jadi imam. Ini arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn al-Huwairith. Cerita azan ni macam mana? Permulaan disyariatkan azan. Mana sejarah azan? Azan telah disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Waktu di Mekah ni, siapa nak azan? Semaya senyap-senyap punya kau dari buat Quraisy. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu katanya, ketika orang-orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru, tak ada orang yang melakukan azan untuk menunaikannya. Jadi, duduk tunggu cokoh sini. Nak tunggu masuk waktu. Duduk rumah takut terlepas. Jadi, duduk. Pada suatu hari, mereka berbincang mengenainya. Dia kata, tak boleh macam ni. Kita kena ada juga isyarat masuk waktu. Sebab ada setengah orang tu duduk dalam rumah dia. Tak tengok matahari. Turun dekat matahari, naik dekat lagi. Ada setengah orang tu sudah tidur. Jadi kalau ada azan, ada tanda masuk waktu, kita dengar. Kita boleh mari masjid.
Berkata sebahagian dari mereka dalam mesyuarat ni. Dia kata gunakan loceng seperti orang-orang Nasrani. Buat Nasrani bila masuk waktu semaya dia baca loceng. Kering, time loceng, semaya. Sebahagian yang lain pula berkata gunakan daripada tanduk. Nama apa? Sesuai. Daripada tanduk. Sebagaimana yang digunakan oleh orang Yahudi. Dia bukan nak carilah. Maka tiup tertuang nama dia. Pek bunyi gini, masuk dalam waktu sembahyang. Sebahagian yang lain kata, jadi lalu Umar. Jadi dalam mesyuarat itu ada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, mengapa kamu tidak menyuruh seorang bangun untuk menyeru sembahyang? Umar kata, kenapa tak lantik seorang bangun? Ya masuk waktu sembahyang dah. Apa payah-payah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, ya Bilal, qum fanadi salat. Nabi suruh Bilal bangun, bagi tahu orang masuk dah waktu sembahyang. Jadi itu di antara cerita yang pertama. Lepas tu marilah dia punya apa ni, lafaz azan dia ni marilah. Sama ada orang tu mimpi, kau tengok macam mana cerita. Yang pentingnya sebelum tasyrik tu dia orang mesyuarat macam mana nak buat. Lafaz azan. Lafaz azan ni dalam riwayat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti. Ada setengah orang tu tak berhenti. Dia berhenti setiap Allahu Akbar berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak payah mana ni tak? Moga duk kata sama dah. Tapi kalau sains tak ada sebilah, air pati tolak juga. Ini kena test. Nampak kita kena buat kira dah. Hari ni orang ni best. Jangan bawa waktu maghrib orang ramai. Biasa tanya tak ada orang tu. Zuhur kau. Test itu tu. Kata maghrib ni Isya lah. Kata buyah dia. Buyah tu tengah hari. Waktu tak ada orang tu, mari dulu. Kita buat jadual. Dan ditambah pada waktu azan subuh. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. 2 kali. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, mari as-salatu khairun minan naum. Sesungguhnya lafaz azan ini, lafaz yang kita ambil ini telah sabit dengan hadis-hadis yang sahih sebagaimana diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Mana lafaz disebut ni yang selalu kita guna ni 4 kali takbir, 2 kali apa ni? Syahadah 2 kali ni. Mari daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat sah azan. Benda ni tidak payah mana tapi dia tak berani pasal apa. Tahu tu sedap ni kata. Kena sedap payah nunggu tidak nak berlagu apa. Kalau kita kena pergi Arab ni, tak lagi dengan dia back. Oh dia pakai tarik tu ya. Amun nak adik pun payah. Kena wai gesek dengan tu. Di sebelah Najd. Oh, kalau sebelah Arab ni, alah bawah ni alik Hijaz ni. Orang sahabat sedap. Sebelah alik atas. Boleh kira juga. Syarat-syarat sah azan. Dalam azan ni ada syarat dia. Yang pertama Islam. Tidak sah azan oleh orang-orang kafir kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Mana dia tak mari dah kalau kita tak. Yang kedua memayyiz.
Siapa dia mumayyiz ni? Mumayyiz ni makna kanak-kanak yang sudah tahu cemar dengan suci. Benda bersih dengan benda kotor dia tahu dah. Jadi budak ni boleh kita bagi dia azan. Nanti orang tu, wah azan ni. Tidak sah azan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Dan juga tidak boleh memastikan waktu-waktu sembahyang dengan betul. Mana kanak-kanak opsi sangat ni, waktu sembahyang betul-betul dia. Sebab wis PK dia nya best semua. Jadi kerja lagi saya dah. Kena boleh Ramadan pula kan. Pokok puasa dia awak ni. Yang ketiga, syarat yang ketiga lelaki. Tidak sah azan seorang perempuan untuk jamaah lelaki. Jadi kalau jemaah ramai-ramai ni, dalam kampung kita ni ada tukar lagu perempuan. Saya kata masjid lapangnya jadi tuk bila kau nak agak. Jangan. Bagi berat agak ni. Sebagaimana tidak sah dia menjadi imam kepada kaum lelaki. Tapi masalah imam ni bila-bila tak sah ada orang buat dah. Tak ada buat. Baru ya. 3 tahun 2 orang ni. Tin orang perempuan. Maya jemaah nah dia nya kadang tebuh-tebuh bui. Dia kata apa salah ni kita reti je. Kau kena ceramah. Lo ni sebagai orang perempuan kita ni. Ceramah sedap pada lelaki. Nah. Kau jadi imam apa ada tu? Jadi bila-bila kita duduk berjabat. Yang kata ada kan tidak bid'ah sama lo ni. Kata banyak. Nah, di antaranya bid'ah orang tak dia buat ni. Bid'ah tu imam. Wanita jadi tu imam pula. Kayaknya nak bersama hak. Nak sama hak. Dia kata apa salah ni? Saya belajar juga. Saya baca Quran pandai juga. Jadi yang jadi imam wanita ni. Dia ni lah waktu duduk di Malaysia dulu. Telah mengasaskan gerakan Sister Islam. Pokok Sister Islam ni, dia kecil atas nama Islam. Tapi tutup aurat tak mahu. Dia kata tak ada lekor tutup aurat. Nak kata apa dia? Perjuangan dia nya nak menegakkan hak wanita. Mana boleh bagi saka dia beri 3-1, 2-1 tak boleh. Kena bersama-sama. Banyak lagi lah. Kalau kita ikut pokok ni, berat. Tapi hati-hatilah kita je. Sama kita duduk main golek kepala atas masjid ni, anak-anak Cina kita ikut masuk kumpulan sister ni. Jadi kita. Bukan sister di klinik tu tidak. Tu sister juga yang panggil tak. Ni sister Islam ni, pusat dari Kuala Lumpur. Jadi, tu email wanita ni lah katanya, waktu dia mengajar di Malaysia dulu, dialah yang mengasaskan ataupun menjadi penasihat kepada gerakan. Yang keempat, melafazkan kalimah-kalimah azan dengan tertib. Kerana mengikut apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut tertib Nabi kita saja. Allahu akbar dulu baru la ilaha illallah. Juga kerana melafazkan lafaz azan secara tidak azan secara tidak tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan. Mana kalau kau nak orang lain tak boleh. Mungkin dia ada kaedah dia. Dan boleh mencacatkan seruan azan ketika dilaungkan. Syarat yang kelima berturut-turut antara kalimah-kalimahnya. Tahu. Jangan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lagi dibuat dia tanya. Mana cerita sedap ke apa tu? Orang biasa ke mana pun jangan ada cara apa dia ni. Baru. Ini bermakna tidak boleh perpisah lama antara satu kalimah dengan kalimah berikut. Jangan. Kalau sedap sekak-sekak nak bersih, boleh lagi. Yang keenam, meninggikan suaranya sekiranya azan tersebut untuk jemaah. Mana kalau untuk orang ramai, kena terang. Sekiranya untuk individu, untuk orang-orang sikit ya, maka sunat ditinggikan suara di masjid yang tidak ada jemaah di dalamnya. Mana kalau jemaah sadok dalam masjid ni, ada orang. Kita kena laut dia. Laut dia orang mari. Dan direndahkan suara sekiranya azan tersebut dalam masjid yang ada jemaah, agar mereka yang mendengarnya tidak menyangka bahawa telah masuk waktu sembahyang yang berikutnya. Takut orang dalam masjid ni duduk ramai-ramai. Dia kibai pun duduk dia tadi. Habis dah tahu, masuk asal pun. Jadi terkejut orang. Dia pentingnya tengok suasana lah, keadaan. Biasanya kalau zaman kita sekarang ni, kalau orang azan ada orang dalam masjid, dia tutup dalam. Kita punya speaker boleh hejah kan. Awal ramai dalam masjid. Tutup dalam. Guna atas naga saja. Untuk orang luar dengar. Jadi kalau tak ada orang lagi, dua-dua pun tak apa. Tak ada siapa konsep dalam tu.
Cuma bila sebut bab tadi, bab tiup sunnah ke bab katak loceng tadi. Zaman kita dulu, awal-awal ni, awal 80-an ni ada lagi rasa. Sebelum azan, orang kata geduk dulu. Kata geduk dah. Masa tu tidak banyak penggunaan mikrofon ni, speaker ni tak ada. Mana geduk ni nak bantu. Nak bantu suara orang tak dengar. Kalau harap kau pay Allahu Akbar saja dengan mulut, tak dengar dah. Jadi geduk ni bukan nak ikut Yahudi tiup guna tadi. Bukan nak ikut Kristian kata loceng. Ini di maslahah dia panggil maslahah. Kerana tak ada alat masa tu. Bila dah mari azan dengan mikrofon, mana ada orang pakai lagi sekarang. Geduk-geduk masuk dalam muzium habis dah. Masuk dalam muzium habis geduk. Mana? Gila raya tu. Tidak geduk. Geduk ni sampai bila pula? Beduk. Gila raya. Tak raya. Raya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi kita cerita kepada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata kepada dia, Wahai Abi Sa'id, sungguhnya aku melihat kamu ni suka menggembala kambing. Kamu ni suka jaga kambing. Dan suka pada kawasan padang belantara, tempat yang jauh. Biasanya orang pel kambing dia pergi ke Badiah, masuk dalam tengah-tengah padang pasir tu sebab tak ganggu orang. Kambing duduk pupus itu rupuk banyak. Jadi oleh kerana munduk sorang dalam tengah padang pasir dengan kambing-kambing, oleh itu apabila kamu berada di tempat pemeliharaan kambing atau di padang pasir yang luas, maka laungkanlah azan untuk sembahyang. Bila nak sembahyang, suruh laung azan juga. Angkatlah suara kamu ketika seruan tersebut. Sesungguhnya jin pasti ada situ. Manusia mungkin ada ke tak ada. Dan segala benda yang mendengar, segala benda, apa saja yang dengar. Syait, Nabi kata syait ni nakirah. Nakirah ni segala benda, batu, kayu, pokok, apa lagi. Binatang-binatang pasti semua yang dengar ni akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Ini besar pahala dia. Mana Nabi kata walaupun tak ada manusia ramai, munduk tengah padang pasir ni masuk waktu sembahyang, takut Allahu Akbar. Semua benda yang dengar ni akan menjadi saksi pada kita. Duk azan, duk laungkan kalimah Allah, syahadah membesarkan Allah SWT di tengah-tengah padang pasir yang tak ada manusia. Mana kita kena berebut dah juga nak jadi tukar azan ni, kerana buat gini kak. Lo ni pula dengar ada mikrofon ni, kau banyak lagi saksi kita. Pokok dengar berapa lalu dengar belakang. Tapi kena ingat juga, manusia dengar tu, tak apalah cakap bukan, tapi jangan cakap dengar, kena mari. Kalau dengar tak mari esok, nak jawab lagu mana depan Allah SWT, nak jawab macam mana. Saya kata buat, dah mumpai esok di rumah tu. Nak kata tak dengar azan, dengar dah. Berat juga nak jawab. Kena balik bagi nasihat lah rumah-rumah kita, mana tak mari lagi anak-anak. Keluarga kita pergi awal. Kalau bayar nak pergi, ayah sudah pergi atas. Biar terbalik. Biasanya, anak pergi atas ayah dah. Ni, ayah sudah atas. Tapi kalau anak atas ayah sama. Anak pernah kereta atas kat masjid. Tunggu ayah, paisa kita mari ambil. Dia saya lah kelas berat. Lepas mari saya mari ambil orang tua ni. Kamar juga gitu. So, dia kata ayah nak pergi sekali dengan awal. Tapi sekali dengan anak, sekali kita duduk atas masjid. Dia jadi lagu. Manakala bagi jemaah perempuan, orang perempuan nak lagu mana pula dia ni. Mereka tidak sunat melakukan azan kerana dibimbangi berlaku fitnah. Dalam bab azan pun tak boleh orang perempuan ni angkat suara. Kerana suara-suara ni bila dia berlaku, jadi orang panggil jadi semangat lagi. Kalau dia nyanyi lagi dah berat. Nyanyi lagi berat. Lo ni pula dia panggil ada pula lagu Islam, nasyid Islam. Jadi kita menjadi pening juga. Lagu mana nasi Islam? Kalau dia orang perempuan duduk atas petah depan orang lelaki duduk menyanyi sini.
Ada ke tidak nasi azan? Nak azan pun tak boleh. Mikirnya, takut menimbulkan fitnah. Tak kalau duduk langit-langit atas sah ni. Ada Islam ke tidak tahu. Kamu setengah ni kata ada Islam. Kata Islam ke apa? Dia kata Islam hadari. Kata Ahmad tahu Islam hadari. Masa Ahmad ngaji dekat Islam tu je. Kalau ada juga dia nak mari kolek kita ya dia kata lagi. Mereka hanya disunatkan iqamah. Jadi tak payah azan, orang perempuan kena iqamah saja untuk menyedarkan mereka yang hadir di kalangan perempuan supaya bangkit bagi mendirikan sembahyang. Kerana pada iqamah tidak ditinggikan suara seperti azan. Iqamah ini dia akan tidak deras sangat suaranya seperti azan. Syarat yang ke-7, nak azan ni mesti masuk waktu. Jadi jangan belum masuk waktu ada juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana? Dukhul waktu. Apabila tiba waktu sembahyang maka azanlah salah seorang daripada kamu. Hadis tadi juga ni. Hadis Malik bin Ibn Khuwairith tadi. Bila masuk waktu, Nabi nak bagi tahu kita masuk waktu juga. Sembahyang tidak berlaku kecuali dengan masuk waktunya. Dan azan dilaungkan untuk mengumumkan masuknya waktu. Oleh itu ulama bersepakat mengatakan tidak sah azan sebelum masuk waktunya kecuali pada sembahyang subuh. Dalam sembahyang subuh ni ia harus diazankan pada separuh malam sebagaimana yang akan dinyatakan dalam tajuk sunat-sunat azan. Jadi ini ada antara sunnah yang tidak ada lagi di tempat kita. Iaitulah azan pertama waktu fajar, tak ada. Kalau ada pun, kalau salahnya muazzin dia, untuk bila dia rajin pun, dia tak azan. Dia buat apa? Baca Quran. Kalau tempat kita ni panggil baca terhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Tapi azan tak ada. Jadi inilah di antara satu perkara sunnah yang Nabi kita buat di zaman dia. Zaman Rasulullah buat benda ni. Dua muazzin. Seorang Bilal, seorang lagi Ibnu Ummi Maktum, dua azan. Jadi salah seorangnya azan awal. Atau azan yang kedua tu azan masuk waktu subuh dah. Cuma beza azan awal ni dia tak ada as-salatu khairum minan naum. Dia tak ada. Azan yang kedua baru ada. Dan kalau orang dengar rumah dia tengah tidur, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu akbar lalu. Mana tidak masuk subuh lagi. Bila masuk azan yang kedua masuk subuh barulah ada as-salatu khairum minan naum. Sekarang ni pun masih lagi diguna pakai di tanah haram, pakai di Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah. Memang dia azan 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita tak payahlah masuk 1 jam, orang tak dengar. Buat 15 minit sebelum masuk waktu subuh, kita mari azan pertama. Tak boleh kena buat lah sini. Dua ada dah mau tanya orang lain, di masjid-masjid lain, dia kata terpulang kepada jawatan kuasa dia, nak buat ke tidak. Tanya jawatan kuasa, dia kata suruh ke email. Tanya ke email, tak email kata kena tanya majlis dulu. Jadi berhenti sekat hati. Sekarang ni tak sapa ke majlis. Jadi insyaAllah kita jumpa orang sahabat-sahabat kita balik. Kita tanya boleh ke tidak azan. Kerana Nabi buat. Ini di antara sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat kita sekarang ni. Kalau kita boleh hidup balik pun macam ni. Cantik. Azan yang pertama. Ganti daripada duduk berlaku. Tengah orang tu baca zikir-zikir. Syair-syair baca. Yang ini tidak waris kepada Nabi. Yang mari kepada Nabi nya. Sahabat buat azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Azan yang pertama. Jadi boleh bicara dulu. Sunat-sunat azan. Sunat azan ni banyak. Kita baca dia. Sunat-sunat azan adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang azan berada dalam keadaan menghadap mukanya ke kiblat. Ini cara dia hadap kiblat. Kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia sebagaimana dinakalkan daripada ulama salah dan salah. Ulama salah dan salah ni bukan dari sudut istilah lah. Maknanya ulama zaman dulu lagi, zaman sahabat dulu, zaman tabi'in sampai zaman kita ni pun, orang bila nak azan mesti hadap muka ke arah kiblat. Tak ada kepala ke belakang. Tak ada. Tak ada jumpa lagi dah. Tak tahu lah, takut sikit lagi jumpa. Mungkin email wanita pun ada dah ni. Sikit lagi orang hadap kiblat lah selain tu tahu dia ikut. Benda ni tak mustahil lah. Kau lama, kau jahil masyarakat ni, dia lagi pelik berlaku dunia.
Yang kedua, muazzin adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh itu makruh orang azan orang yang berhadas. Makruh ya. Mana bukan kata tak sah. Pasal tu dia kata sunat. Mana kalau sekiranya masuk waktu azan, muazzinnya tak berwuduk lagi. Tapi kalau nak ditunggu ambil wuduk lagi, nak ditunggu apa masuk tanah lagi, terlewat masuk waktu sembahyang. Jadi dia pergi azan dulu. Sudah azan, baru lagi ambil wuduk. Tak ada masalah. Makruh dia kata. Tidak sunat. Manakala orang yang berjunub, lebih makruh lagi melakukan azan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, aku tidak suka mengingati Allah dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla melainkan dalam keadaan suci. Jadi Nabi sendiri yang tidak suka, dia itu tidak suci, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Abu Daud dan lain. Sunat yang ketiga, azan dalam keadaan berdiri. Kena bangun, tak ada duduk tokoh bunyi azan. Kecuali kita tak larat nak ajar mana. Muazzinnya tak cakap. Makruh. Tak ada sebut sini berapa kali. Yang pentingnya tidak syarat sah azan ada wudu. Semua sunat. Berapa kali? Berarti jadi 5 masalah. Azan dalam keadaan berdiri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk, wahai Bilal, qum. Bangun. Dan serulah untuk sembahyang. Nabi suruh bangun. Yang keempat, memalingkan muka, bukan dada, malingkan muka saja. Muka ke kanan dan ke pada lafaz hayya 'alal falah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Paling muka kanan kiri. Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan bahawa Abu Juhaifah ni salah seorang daripada rawi hadis mengatakan, dia kata apa? Aku telah melihat Bilal melakukan azan. Lalu aku perhatikan mulutnya ke sini dan ke sini disebabkan azan, iaitu malingkan mukanya ke kiri dan ke kanan ketika menyebut hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Jadi Bilal ada paling kanan paling kiri. Jadi di sini timbul juga orang tanya. Sekarang ni, zaman kita sekarang ni, zaman mikrofon di depan, paling ke tak paling ke, dia naik atas naga belakang. Perlu ke tidak lagi kita berpaling kiri kanan? Sebabnya, waktu dulu nak suruh dengar ayat Rasulullah. Jadi sekarang ni, dia kata tak dengar dah. Itu serupa paling tak paling. Jadi jawab dia, oleh kerana benda ni ada, dibuat di zaman sahabat. Jadi ini masalah kalau kita buat. Kita ikut versi dia. Yang kelima, menyebut kalimah-kalimah azan dengan tartil. Sebut dengan tenang, jelas dan betul. Tak payahlah berlagu sampai tarik lebih orang semua sangat-sangat. Tapi biar sebut saya itu betul. Ini kerana azan merupakan pengumuman kepada orang ramai yang tidak ada di tempat tersebut. Oleh itu azan secara tertartil lebih menyampaikan maksud dalam pengumuman tersebut. Oh, ini biasa ya. Yang keenam, tarjih. Apa makna tarjih? Tarjih ni yang perlu kita belajar sikit. Mungkin sebagai muazzin kita ni tidak perasan benda ni. Tarjih semasa azan iaitu orang azan yang azan melafazkan dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum melafazkan kedua-duanya dengan kuat. Itu mana tarjih, mana ulah. Di mana tarjih, mana apa? An ya'til mu'azzin sirran. Kita kata, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Barulah kita masuk pada asyhadu an la ilaha illallah. Itu dipanggil tarjih. Boleh buat ni. Kena perhatilah sikit. Ini berdasarkan kepada hadis Abu Mahzurah yang diriwayat oleh Imam Muslim, di mana antara kandungan lafaz hadis tersebut ialah kemudian dia mengulanginya. Bilal. Abu Mahzurah tengok Bilal ni, dia ulang balik dengan perlahan dan berkata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Barulah dia bergerak asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia panggil tarjih. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah pun sama juga. Mana dua kalimah syahadah.
Tak, sebelum. Tak, dia sebut dah sini ni. Tengok ni kan dia kata. Dan kemudian dia mengulangi dengan perlahan dan berkata, oh, dia tak terjemuh ni. Dalam ayat ni ada. Datah. Sebelum. Dalam hadis ni tersebut, dalam nombor ni tengok. At-tarji' semasa azan iaitu orang yang azan melafazkan dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum melafazkan kedua-duanya yang kuat. Jelas. Sebelum kuat. Sebelum laut. Jelas itu. Dalam hadis itu dia tersebut. Semuanya dalam huraian di atas tu sudah dijelaskan. Tengok molek kita ni, kita perhati betul-betul, barulah tidak timbul masalah. Yang ketujuh, at-taswib. Dia ada dua yang bagi pelik dalam azan. Yang pertama, at-tarji'. Yang kedua, at-taswib. Istilah harapnya. Apa makna at-taswib? Taswib ni maknanya, apa dia? Nak royaknya pahala lah, lebih baik. Ketika azan subuh, iaitu dengan menyebut, as-salatu khairum minan naum. Sebanyak 2 kali selepas menyebut hayya 'alal falah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam hadis Abu Daud kena ada taswib dalam salatul fajri. Dalam azan al-fajri ada taswib. Iaitu as-salatu khairum minan naum. Yang ke-8, Bilal hendaklah mempunyai suara yang elok dan merdu supaya hati pendengar menjadi lembut dan cenderung untuk menyahut seruan azan tersebut. Bila kita tanya, okey dah, tak apa. Tak lah dengannya dah. Tak mari lagi tu saja pakai lah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Zaid yang bermimpi azan dalam tidurnya. Abdullah bin Zaid dia mimpi tengok azan. Lepas tu di mayat Rasulullah kata, bagus. Jadi Nabi kata apa? Bangunlah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpi. Jadi salah seorang yang mulia Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia mimpi tengok azan. Dia mimpi dalam tidur dia, azan ni lagu ni. Jadi Nabi royak kepada Abdullah bin Zaid ni, Bilal, mungkin azan sebagaimana dia mimpi oleh Abdullah bin Zaid. Ajar dia. Dan hendaklah dia melakukan azan dengan lapak tersebut, sesungguhnya suaranya lebih kuat dan merdu daripadanya. Yang bermimpi, yang siapa dia? Abdullah bin Zaid. Tapi kenapa Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid azan? Sebab suara Bilal tu lebih kuat daripada Abdullah bin Zaid. Jadi sini dalil dia naknya tukar azan ni, nak minta jawatan di majlis lah. Biasa email pasti dia ni kalau pair pun, kau derah tarik tu bunyi kau sedap, tidak bunyi nak teriak dah. Gitu. Tapi kalau orang majlis kita gini ni, marilah siapa pun dah. Mungkin tak ada gaji apa ni, tak apa. Kita terang je lah. Yang ke-9, Bilal merupakan orang yang terkenal di kalangan orang ramai sebagai seorang yang berakhlak dan adil. Maknanya naknya untuk Bilal ni, biar orang ada akhlak, orang yang adil. Mana orang jujur, orang baik juga. Ini kerana pemberitahuan mengenai waktunya waktu sembahyang lebih mudah diterima daripada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kerana azan ni amanah. Orang tu kebel ni orang amanah. Amanah ke tidak? Bagaimana kalau dia azan awal? Tak masuk waktu lagi. Bunuh habis puasa orang? Mungkin kalau nak salat tu dia lagi lah maya sunatnya. Mari pula email pula. Cek juga kuasa ni. Tak masuk waktu lagi. Tapi kalau bulan Ramadan, kena semakut cendol baru tahu. Tak masuk lagi. Apa jadi orang? Juga kerana perkabaran atau berita orang fasik tidak diterima. Maknanya khabar orang fasik ni tak boleh pakai. Kerana itulah Bilal dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang baik. Yang ke-10, tidak meleret-leret ketika menyebut lafaz-lafaz azan. Jangan ada tarik kuat sangat. Serta tidak berlagu. Bahkan perbuatan tersebut adalah makruh. Mana berlagu sangat-sangatlah siapa lari dia punya makna umpamanya. Ya. Lagi tajwid lagi. Yang ke-11, untuk azan subuh di masjid. Disunatkan dilakukan oleh 2 orang Bilal.
Sunat 2 orang Bilal. Nak sunat lagu mana? Muka Bilal kau ya. Seorang melakukan azan sebelum masuk waktu subuh. Dan seorang lagi azan setelah masuk waktunya. Kita test pakai esok mana? Mari 2 orang tu Bilal. Mari. Dalilnya ialah hadis Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Jadi Nabi latih 2 Bilal. 2 tu Bilal dia. Bilal dirinya, Bilal aslinya. Bilal bin Rabah itu ni. Tukang muazzin Nabi ni. Radiyallahu ta'ala anhu. Dia azan waktu malam. Maka makan dan minumlah kamu. Yang pertama Bilal tadi tu makanlah. Tak ada apa-apa. Sehingga kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Pasal apa Nabi guna dua muazzin? Apa? Sebab nak suruh beza. Kalau dengar muazzin pertama Bilal ni, tak payah makan lagi dah. Kalau untuk bulan Ramadan. Bila dengar Ibnu Ummi Maktum azan, ni tak ada dah. Kena berita. Kena berhenti dah makan. Itu di antara hikmah dia pakai 2 orang muazzin. Supaya ada bezanya. Yang ni boleh makan lagi. Kalau 2 muazzin ni, bila juga muazzin yang kedua pun, macam mana nak beza di antara masuk waktu dah dengan azan pertama? Beza tak? Jadi kita kena beza juga. Amal berusaha sekarang ni, insya-Allah taala satu masa akan hidup balik adat cara-cara azan bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari azan 2 kali insya-Allah. Tak apa, kita jumpa dengan pihak yang bertanggungjawab. Bila dapat kebenaran, tak jadi masalah. Dia orang takut nak buat sekarang ni sebab takut ke majlis. Kalau majlis lulus dah, tak ada apa. Baik. Yang kedua belah, pendengar azan disunatkan diam. Jangan duduk bual tengah orang bel tu. Supaya ada mesra dah nak kejap sampai 2 pun. Bisik. Dan menelitinya serta mengucapkan apa yang dilafazkan oleh Bilal. Maknanya, kalau benda mesra sangat sepatah 2, ya. Tapi lepas pada tu jangan. Bila sudah muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kena jawab. Sebagaimana dia kata. Serta mengucapkan apa yang dilafaz oleh Bilal. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dilafazkan oleh orang azan, oleh tukar azan, Bilal. Bila orang bel kita kena kata juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cumanya timbul soalannya, kalau dalam kapur kita tu banyak surah, nak jawab mana? Ya? Kita jawab tempat kita nak uji. Tapi kalau dari radio macam mana? Radio. Radio Kelantan pun azan juga. Radio Kuala Lumpur pun nak jawab mana? TV Kuala Lumpur dah. Nah. Apa mana nak jawab? Jawab radio Kelantan. Kita duduk sini. Lebih baik pada duduk kuat jawab je lah. Tapi nak asahnya ni, hak asli ni lah. Jangan pasal kaset. Malah tahu mana orang kita pun. Jangan main kaset lagi untuk ni lah. Radio tu cerita lain. Masjid di surah ni jangan. Ada dah orang tanya. Kalau pasal kaset macam mana azan? Kata setara 5 nak malah kita. Ada orang nak pala kita semua. Dan segala batu, kayu. Semua mak ikut hak dengar. Hak dengar azan semua kalau jadi saksi pada kita. Jangan. Tetapi ketika muazzin menyebut hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, hendaklah dijawab la haula wala quwwata illa billah. Jawab tadi tak? 2 tempat ni hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawab padanya la haula wala quwwata illa billah. Dalilnya ialah hadis Al-Bukhari dan Muslim, lafaz Muslim iaitu apabila muazzin berkata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hendaklah kamu menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mana jawab? Makna dianya tidak ada upaya dan kekuatan kecuali Allah. Tak ada upaya, tak ada daya upaya. Apa yang suruh jawab lagu ni? Apa hikmahnya suruh jawab lagu tu? Bila mari muazzin kata hayya 'alas salah, mari pakat sembahyang belakang. Kita diminta jawab la haula wala quwwata illa billah. Mana kita undur balik kita ni seluruh Tuhan. Faham? Tidak ada gaya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Mana aku pun dengar dah azan ni. Boleh pergi atau tak boleh pergi kalau Tuhan tak tolong kita? Tak pergi. Berapa ramai orang dengar azan?
tuli telinga. Pokoknya buat lembu kenyang gitu je. Berapa ramah? Ramah telajuk nah. Ini bimbang kita. Jangan jadi lagi. Jadi kita jawab ni la haula wala quwata illa billah, mana kita suruh aku ni ya Rabbi nak pergi dengan kuasamu. Mana minta pertolongan Allah, minta Tuhan tolong kita ni. Boleh bangun kalau tidur tengah tidur boleh bangun. Tengah buat kerja boleh berhenti. Tengah apa-apa pun kita buat. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Tengah masyarakat ni tahu apa baca gini. Inilah maksud dia nya. Nak benar sana. Dan di akhir hadis tersebut Nabi kata, sesiapa yang berkata demikian, kata tadi, tengah kita azan, orang azan kita kata seperti muazzin kata. Bila siapa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Sesiapa yang berkata demikian itu lahir dari hatinya dengan ikhlas dan khusyuk. Nak ikhlas, kata sungguh. Dan khusyuk, maka dia akan masuk surga. Payah kena masuk surga. Payah. Tak payah. Kata lagu ni pun, Nabi jamin dia masuk surga. InsyaAllah ta'ala. Tapi kita nak kata hak ni pun kekok. Kalau hak tarik buah, sebab kata dia nak beri juga. Tak beri juga. Dan disunatkan seketika at-taswib. Mana at-taswib? Gapa dia mana taswib? Tadi baru bincang sebelum. Taswib ni waktu muazzin kata, as-salatu khairum minan naum. Itu mana taswib. Waktu sampai sini disunatkan menjawab sadaqta wa bararta. Gapa dia sadaqta wa bararta? Maksudnya kamu telah berkata benar melalui suruhan kamu kepada ketaatan dan lebih baik daripada tidur. Mu kata tadi as-salatu khairum minan naum. Maya lebih baik daripada tidur ni, hak mu kata tadi sadaqta wa bararta. Mu betul hak mu kata tadi. Bila kata berbangunlah. Lama kan dia kata baru tak tambah kali sadaqta wa bararta dia tak sadaq. Ya, dia lagi tu. Dan kamu juga menjadi orang yang bararta tu maknanya kamu juga menjadi orang yang tu. Oleh kerana mu ajak orang, mu kata semaya ni baik, mu ni semaya, mu memang orang dia. Tapi dalam masalah ini ada sebagian ulama mengatakan kita kena kata juga sebagaimana yang dikata oleh muazzin. Muazzin kata as-salatu khairum minan naum, kita kata juga. Kata juga as-salatu khairum minan naum. Sebagaimana muazzin kata, kita ikut. Kerana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi arahan supaya ikut muazzin kata ni, dia tidak kecuali. Kena kata juga, pasal kalau nak tambah sadaqta barata ni tambahlah. Semuanya kena kata juga orang sana, campur dua lah. Sadaqta barata dia. Baik. Yang ke-13 berdoa dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey lagi tepat. Berdoa dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Lepas azan ni kita kena berdoa dan selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila azan selesai dilaungkan, Bilal atau muazzin dan orang yang mendengarnya disunatkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa untuk baginda dengan doa yang diajar dan diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ambil kuat. Lagu mana doa Nabi kita? Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, maka sebutlah sebagaimana diucapkan. Mana hadis ni umum, kata umum. Termasuklah as-salatu khairum minan naum. Kita kena kata juga salat khairum minan naum. Kemudian berselawatlah ke atasku. Lepas habisnya la ilaha illallah, kita kena selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu selawat. Nascaya Allah Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali. Selawat kali, dia akan selawat kata dia 10 kali. Lepas tu kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditempatkan di satu tempat yang bernama Al-Wasilah. Minta kepada Nabi. Iaitulah suatu tempat dan kedudukan dalam syurga. Ia tidak layak untuk diduduki melainkan untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap kata Nabi, akulah hamba yang mendapat kelebihan tersebut.
Memang Nabi dah. Contohnya, nak suruh nampak kita ni sokong permohonan tersebut ini, kita ni sokong yang tepat sebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya lepas kita habis kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kalau kita kata lagu tu, apa jadi? Oleh itu, sesiapa yang memohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat tersebut, nescaya dia berhak dan wajib mendapat syafaat. Kalau orang kata lagu ni, orang ini berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita berat mulut nak kata lagu ni, tak tahulah apa nasiblah kita. Tak. Imam Bukhari lainnya meriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdoa ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan allazi wa'adta. Apa jadi? Kalau kita baca lagu ni, nescaya dia akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Kita syafaat ni enggak besar lah kita dia. Maksud seruan azan yang sempurna dalam hadis ini ialah seruan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada penyelewengan padanya. Maksud kelebihan martabat al-wasilah wal fadilah di sini. Apa dia? Dan kelebihan mengatasi segala sekalian makhluk. Maksud yang telah engkau janjikan ialah sebagaimana dalam firman yang bermaksud, semoga Allah bangkitkan kamu oleh Tuhanmu di tempat yang terpuji. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Al-Isra itu, itulah maksudnya maqam al-mahmud, tempat yang paling tinggi sekali yang hanya layak diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Muazzin ataupun bilal adalah mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa untuknya dengan suara yang rendah berbanding dengan suara azan serta berasingan daripadanya. Ini dilakukan supaya selawat dan doa tersebut tidak disangka daripada lafaz-lafaz azan. Memang Nabi kita suruh kita baca selawat dan juga azan, doa ini selepas azan, tapi jangan sambung dengan azan. Berhenti dulu sudah azan, tutup speaker dulu, baca doa ni. Atau tak tutup pun dengan suara yang perlahan. Jangan baca dengar-dengar. Jangan baca dengan kuat. Kadang-kadang orang kita ni tak tahulah dia ambil di mana. Contohnya di antara dua khutbah. Ada sebagai masjid, bila imam berhenti, bila tu bangun. Atau tak bangun pun dia doa situ. Man yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Betul lah di antara tempat yang disebut, di antara tempat yang dikatakan mustajab doa. Tapi tak perlulah dia tajwid, bagi peluang kepada orang dalam masjid itu berdoa. Dia nak kata apa dia nak. Tak payah dia main ayat man yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Di mana siapa dia orang tu? Ini di antara perkara yang kita nak cari, tak bertemu. Siapa dia? Mula start lah gitu. Tak pernah riwayat daripada paunya Bilal radhiyallahu taala anhu bangun benda ni. Masjid besar ke masjid kecil ke, yang pentingnya dalil tidak ada. Jadi amal sebut di sini ni nak lepas tanggungjawab. Takut dia makan tegur, nak tak tegur. Nak tegur di masjid waktu bila kata gitu, pergi atas masjid tu gitu. Jadi kita tegur dalam kuliah kita ni, tak ada masalah. Kita bagi tahu bahawasanya perbuatan tersebut tidak waris kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak baca doa, baca. Tak payah hidup lagu la alaman yaqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, ini bising ke alam masjid. Sedangkan waktu tu di antara peluang. Waktu tu ialah orang nak berdoa ni, nak minta kepada dia. Kalau anak nakal, ya Allah minta anak yang baik. Kalau isteri tak dengar kata, minta isteri yang saleh. Dia dengar kata. Kalau kita sendiri malah pun, aku ya Allah berilah aku ni rajin. Tapi semaya jemaah, kita berdoa lah. Tak payah dia panggil seorang yang bangun, ajar orang yang tak tahu orang nak kata apa lah. Itu di antara perkara mulahazah. Yang kadang-kadang macam doa ni. Ada sebagai tempat, dia lau regah ni. Lepas dia habis azan, dia baca doa ni kuat-kuat. Ya Nabi kita suruh baca kuat. Suruh setiap orang tu baca doa. Bukan suruh ajar orang tu. Baca setiap orang doa ni kerana orang yang membaca tu mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, insya-Allah taala. Habis dah kita azan,
kita masuk pula dalam bab al-iqamah. Dalam bab iqamah pula insya-Allah.